7/2 adalah combination. Jadi kita kena ingat combination ni maksud dia kita hanya choose saja. Okey. Choose. Tapi kalau kita belajar permutation. Okey, yang ini kita perlukan choose and arrange. Okey, jadi sekarang yang bezakan yang ni. Step yang kedua ni. Okey. Jadi kalau kita jumpa soalan, kita kena pasti adakah kita perlu susun. Kalau kita perlu susun, maka itu adalah soalan permutation dan biasanya kita akan menggunakan formula NPR. Okey. Kalau combination, kita akan gunakan formula NCR. Okay. Jadi kalau kita jumpa soalan, kena pasti dulu. Yang ni kena arrange ataupun tidak. Okay. Kita tengok soalan tutorial, soalan nombor 12. Okay, kita ada debate team. Okay, kemudian terdiri daripada 4 members. Okay. Dan jumlah keseluruhan selected from 10 student, maksudnya jumlah semua tu adalah 10. Jadi kalau kita jumpa soalan, kita kenal pasti N tu berapa. N tu adalah 10. N 10. Kemudian R tu adalah kita ambil sebahagian. Daripada 10 tu kita nak 4 je. So R tu sama dengan 4. Okay. Kemudian kalau kita lihat soalan kat sini, dia tak melibatkan arrangement sebab dia hanya pilih je, choose je. Jadi ini adalah soalan combination. Jadi untuk soalan yang pertama, there is no restriction. Okay. Maka yang ini tanpa syarat. Terus kita akan gunakan 10C4. Terus kita akan gunakan calculator, kita akan dapat nilai dia adalah sepatutnya 210. Kamu akan dapat 210. Okey, yang ini mudahlah Terus kita akan gunakan formula je. Okey, kemudian kalau kita lihat soalan B pula, kita punya N yang sama, N kita 10, kemudian R kita adalah 4. Kekal sama, cuma diubah syarat. Ditambahkan syarat not more than. Okey, not more than 1. Jadi kita ingat balik bagaimana kita nak kena pasti yang ni. Okey, kalau kita lupa, kita fokuskan dulu more than 1. Maksudnya kita akan gunakan greater than 1. Kalau not, maka kita akan gunakan less than. Less than or equals to 1. Of the 3 top debaters. Okey, maknanya tidak kurang daripada, maksudnya not more than 1 of the 3 top debaters. Maksudnya kita ada daripada yang keseluruhan ni ada 3 yang top debaters. Ada 3. Okey, tapi kita nak mesti not more than 1. Okey. Jadi kalau kita nak mudah, kita senaraikan. Kita perlukan 4. 1 2 3 4. Jadi kita kena pecah. Kalau kita mulakan dengan 1 top. Maksudnya kita boleh gunakan yang pertama kemungkinan dia not more than 1. Maksudnya kita boleh gunakan sama ada paling tinggi 1 lah. 1 top debaters. Maka yang lain tu adalah kita akan gunakan 3. 3 yang lain lah. 3 others. Ataupun kemungkinan yang kedua, yang top debaters ni saya ambil 0. Yang ikut syarat ni. Maka yang lain-lain tu adalah 4 others. Maka inilah kemungkinan dia. Okey. Jadi kita kena pecah. Kalau kita jumpa soalan yang macam ni, kita kena pecah. Maksudnya yang top debaters ni kita ada 3. Top debaters kita ada 3. So kita pecah dengan cara 3C1. 3C1. Jumlah kita adalah 10. Maka yang lain-lain tu adalah 7 lah. So 7C0. Jadi kalau kita cek balik, bukan 7C0, 7C3 Jadi kalau kita cek balik, jumlah dia mesti 10. Kemudian yang di bawah ni mesti jumlah dia 4. 10, jumlah dia mesti 4. Yang kita nak. Okey, maknanya formula kita betul. So gunakan calculator, kita akan dapat 105.
Ni kamu kira je ni. 105. Kemungkinan yang kedua, mungkin daripada 3 top divisors ni kita ambil 0 sebab nak ikut syarat dia. Kalau 0 maksud dia kita akan gunakan 3C0 multiply by 7C4. 7C4. Terus kita guna kalkulator, sepatutnya kamu akan dapat 35. Okay. So kita boleh buat antara kemungkinan yang pertama dengan yang kedua ni, ini adalah OR. Antara pertama dan kedua ni OR, maka jawapan dia kita kena jumlahkan. Okay. So kita boleh jumlahkan, jawapan dia adalah 105 tambah 35. Maka kita jumlahkan dapatlah berapa? 140. 140 ways. So ini adalah bilangan cara dia. Okay. Jadi kalau kita lihat soalan, dia ada syarat tambahan. Jadi kita kena pecah. Bila ada syarat tambahan, kita kena pecah. Yang pertama, syarat dia adalah top divisors ada 3, so kena pecah, dengan yang tanpa syarat, so kena pecah. Kemudian kita kena pastikan jumlah mesti sama dengan jumlah semua 10. Jumlah yang kita nak mesti 4. Kemudian kalau kita ada 2 kemungkinan ni, antara 2 kemungkinan tu kita akan tambah. Okay, soalan C sama je, N kita masih kekal 10 dan kita perlukan 4, tapi dia ada syarat tambahan. So syarat tambahan dia at least 1. Okay, at least 1 maksud dia kita rujuk kepada at least 1 of the 3 junior. Sekarang dia fokuskan kepada 3 junior pula. 3 junior divisors. Maknanya dalam ramai-ramai itu ada 10 tu, ada 3 yang junior. Tapi dia nak at least 1. Jadi sama macam tadi lah. Kita kena senaraikan. Kalau ikut syarat ni, maka yang paling tinggi adalah 3. Jadi kalau kita ambil 3 junior, so yang lain-lain tu mesti 1. 1 others. 1 other. Okay. Kemudian kemungkinan yang lain. Mungkin kita boleh ambil kita boleh ambil 2 juniors. Yang lain tu mesti 2 sebab jumlah kita mesti 4. Kemudian kemungkinan yang lain 1 junior. So yang lain tu mesti ambil 3 supaya jumlah dia 4. Okey. Kemudian kalau kita ambil 0 junior, tak boleh. Sebab dia punya syarat dia adalah at least 1. So kemungkinan yang kita boleh ambil adalah 3 saja. Okey. So kita pecah 3. Jadi kalau kita refer pada yang pertama, kemungkinan yang pertama, junior kita ni ada 3. Tapi kita perlukan 3. Ni junior. Yang lain-lain tu adalah 7. 7C1. So kita ambil ni. 7C1. Okey, 7C1. Okey, 3C1. Okey, 3. Okey, betul. Kemudian yang kemungkinan yang kedua, kita boleh ambil 3C2 darab dengan 7C2. Kemudian yang ini 3C1 darab dengan 7C3. Okey. Nanti kamu jumlahkan berapa? 105. Jadi antara kemungkinan ni, ini adalah atau sebab dia tak boleh dan. Kalau dan maksud dia 4 dan 4 dari 8. Kita nak pilih 4 je. Jadi antara kemungkinan pertama, yang kedua ni dipisahkan dengan or. Mesti atau. Bila atau 4 atau 4, maka jumlah dia kekal 4. So jawapan akhir dia kita mesti jumlahkan. So kita jumlahkan lah. So 7 tambah 63 tambah 105. Kamu jumlahkan. Akhir nanti kamu akan dapat 175 ways. Okay. Soalan nak number of ways. Okay, dia punya bentuk soalan dia sama je. A delegation of 5 student. Okay, sebenarnya kita nak ini daripada 5 student. Okay, 5 student. Ini soalan mana? Soalan 13, 5 student. Okay, yang kita nak. Kemudian chosen from a group of 10 boys. Ini jumlah keseluruhan dia. Kemudian 8 girls. Jadi seeloknya kita kena pecah. Saya tulis kat sini kita ada 10 boys, kemudian 8 girls.
Tapi yang kita nak ambil adalah 5. Maksudnya R kita 5 lah. Kalau tanpa syarat, R kita 5. Soalan dia, find the number of such delegation that contain at least. Ini syarat dia. At least. Kena ingat ni, at least. Maksudnya kita akan gunakan more than or equals to 2 boys. And at least juga. At least 1 girl. Maknanya kita ada 2 syarat. Yang tengah-tengah dia adalah N. Maknanya kena ada serentak lah. Okey. Jadi kalau kita ada syarat ini, kita senaraikan dulu semua kemungkinan dia. Okey, kalau saya ambil yang paling rendah lah untuk boys. So kalau saya ambil 2 boys, nak mencukupkan 5, kita perlu 3 lagi. So 3 girls. Sebab jumlah dia mesti 5. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang berikutnya, kita boleh ambil 3 boys. Kemudian kita boleh ambil 2 girls. Semua masih ikut syarat. Kemudian kalau saya ambil 4 boys, maka girl ni mesti ambil 1 je. Kita boleh teruskan lagi. Untuk ke-5 tu adalah boys. Sebab dia kata at least, masih ikut syarat ni. Kemudian 0 girl. Jadi kalau kita ikutkan kat sini, 0 girl. Okey, 0 girl ni kita boleh terima tak ni? Yang terakhir ni kita boleh terima ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab ini tak boleh terima sebab girl dia adalah 0. Sedangkan at least 1 girl. Maka yang kita boleh terima sampai sini je. Sampai yang ketiga je. Okey. So bila kita nak selesai ni, boys asalnya kita ada 10, tapi kita perlukan 2 je. Girl asalnya 8, tapi kita perlukan 3. So kamu kira yang ni. Yang ini pun sama juga, 10C3. Kemudian girl jumlah dia 8, kita perlukan 2. Kemungkinan yang ketiga, 10C4 multiply by 8C1. So itu kita punya kemungkinan. So antara kemungkinan ni dia mesti guna OR. Jadi kita mesti jumlahkan. So kita jumlahkan lah. So kalau kamu jumlahkan ni, jawapan akhir dia berapa? 7560. Ya, 7560. So macam tu lah. Okey, so ada 7560 cara. Okey. Soalan 14. Okey, untuk soalan 14 ni kita ada set soalan. Jumlah dia adalah 12. Okey, tapi dalam 12 ni dia perlu jawab 10 aja. 10. Jumlah soalan 12. Tapi yang kita perlu jawab 10. Okey, jadi kalau yang pertama ni dia tanpa syarat. So mudah lah ni. Okey, tanpa syarat. Jadi kita boleh ambil 12 terus. 12 jumlah semua soalan. Tapi kita jawab 10. Dan kita lihat kat sini, dia hanya choose saja. Tapi dia tak perlu arrange. So mestilah guna C. Terus guna calculator. Ini jawapan dia 66. So yang ini memang mudah lah tanpa syarat. Yang kita kena hati-hati untuk soalan B dan C. Sebab dia ada syarat tambahan dia. Okey, syarat dia yang kedua. Untuk soalan yang kedua ni, how many if she must answer the first 4 question. Maksud dia dalam 12 soalan, 4 soalan yang pertama tu mesti jawab. 4 soalan yang pertama tu mesti jawab. Jadi kalau kita buat lakaran ni, sepatutnya kita kena jawab 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 yang pertama mesti jawab. Soalan pertama sampailah soalan yang keempat. Okey? Jadi kalau yang ni maksud dia, kalau nak ikutkan, bila soalan dah fix kan, 4 yang pertama tu mesti jawab. So yang ini kita dah boleh abaikan. Kita hanya fokuskan pengiraan kita di sini je.
Tapi kalau masih nak kira juga boleh. Kita ada 4 yang mesti jawab dan 4 juga yang kita pilih. 4 soalan, kemudian kita kena jawab 4. So 4C4 kalau nak tulis. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Sebab 4C4 nilai dia 1. Kalau atas dan bawah sama, okay, atas dan bawah sama, nilai dia 1. So kamu boleh check lah. 4C4 nilai dia 1. Jadi sama ada kamu nak buang je ataupun tulis 4C4. Pilihlah mana kamu nak. Kalau saya buang je. Okey, jadi sekarang ni daripada 12, kita buang 4. Dah tinggal 8. Tapi 8 ni kita nak jawab untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita nak jawab 6 soalan lagi supaya jumlah soalan mesti berapa? Jumlah soalan mesti 10. Jadi kalau kita semak, atas betul tak? 12. Betul, 12. Yang di bawah betul tak? 10. Betul. Maka betul lah kita punya formula. So kamu darabkanlah ni. Ni kalau kamu darabkan ni 28. So macam itulah. Okay, jadi kalau soalan tu diletakkan syarat, kita fokuskan pada syarat je. Lepas itu baru kita kira mana yang kita belum masukkan lagi. Okay, untuk soalan C, syarat yang baru pula. Okay, syarat yang baru, syarat dia memang kena jawab 10. Tetapi at least 5. Maksudnya kita mesti jawab at least 5 of the first 6 question. Maksudnya 6 soalan yang pertama tu at least 5 mesti jawab. Jadi kita kena tengok betul-betul lah. Okey, kalau nak mudah kita buat 10 kita kena jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Syarat dia adalah at least 5. Daripada soalan yang pertama, soalan yang kedua, sampailah soalan yang ke-6. Okay, at least 5. Jadi kalau macam ni, dia menggunakan perkataan at least, maka kita kena senaraikan kemungkinan. Kita kena senaraikan kemungkinan. Okey, katakan daripada 6 soalan ni, saya perlu jawab 5. Untuk yang pertama ni, saya perlu jawab 5. So yang lain-lain ni, daripada soalan nombor 7, sampailah soalan 12. Okey. So kalau ikutkan kita punya baki ni masih ada 7 soalan kan. Ini saya jawab 5, ini 7. Sepatutnya kalau sini 5, so 5 lagi yang lain supaya cukup 10. Okey. Kemudian kemungkinan yang lain. Saya ambil 6 daripada pilihan 6 soalan, kita jawab semua sekali. So saya akan buat kemungkinan 6 soalan yang pertama mesti jawab. Maka baki dia adalah 4 supaya jumlah yang kita jawab tu mesti 10. Okey, jadi sama macam tadi. Okey, untuk syarat tadi, syarat dia ada 6 soalan. So kita akan ambil 6C5. Terus macam tu je. 6C5. Yang lain-lain ni baki dia adalah 6 soalan yang lain. 6 tapi kita jawab untuk 5. Jadi kalau kita semak, atas mesti jumlah dia 12. Bawah dia mesti 10. Okey, bawah dia mesti 10. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kita boleh ambil 6. Saya guna 6 ni sebab daripada 6 soalan, syarat dia 6 soalan, kita jawab semua. 6C6. Yang ini masih guna 6C4. Kita ikut je ni. So 6, kalau kita jumlahkan dapat 12, bawah dapat 10. Maka betul lah. Jadi kita jumlahkan 36 tambah 15. Maka jawapan akhir dia adalah 51. Okey, macam tu. So kena mahir betul-betul tentang soalan dia, cara nak jawab dia. Biasanya cara dia mudah je. Kita akan pecah kepada 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama adalah untuk syarat. Kumpulan yang kedua tanpa syarat. Okey, kita pecah begitu je. Okey, untuk soalan 15 pula, a man has 13 cosmate. So kalau ikut sini, kita punya n kita ni macam 13. Ni kalau ikutkan n kita ni 13.
Tetapi yang kita invite adalah 6. Tadi 13. Maka yang 6 ni adalah kita punya R lah. Kita punya R. R sama dengan 6. Okey, untuk yang A ni, biasanya soalan ni kalau ada ABC, yang A tu adalah tanpa syarat. Jadi terus. Ni sama juga, dia tak melibatkan arrangement. Terus kita guna 13C6. Terus guna kalkulator je. 16. Yes, selesai. Biasanya A ni memang kalau dalam exam kan, yang A ni kamu mesti boleh jawab. Sebab dia tanpa syarat. Kita kena pasti N tu berapa, R tu berapa. Dah terus guna kalkulator je. Yang jadi masalahnya soalan B dan C ni lah. Biasa B dan C ni dia akan letakkan syarat. Okey, kita tengok apa syarat dia. Okey, in how many ways if two of the cosmates. Okey. Ini syarat dia. Are married to each other. Oh, maksud dia dua daripada cosmate ni adalah yang married pasangan to each other and we not attend separately. Maksud dia kena datang, dia ada dua kemungkinan. Sama ada yang dua orang ni, husband dan wife ni cosmate, dia ada dua kemungkinan. Kalau ikut kat sini, we not attend separately. Maksud dia sama ada dua-dua tak datang ataupun dua-dua datang. Okay? So kita kena senarai kemungkinan dia. Sama macam tadi ni. Ini soalan di 15. Okey, jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, daripada dua ni, dua-dua datang. So saya kalau nak buat terus, kalau dua-dua datang, saya letak 2C2. Ini syarat dia. Yang kita ambil kira adalah yang married ni, married couple ni 2C2. Dua-dua datang. Kemudian yang lain ni sebab kita perlu jemput 6 orang. Maka baki dia adalah 13 tolak 2 dah tinggal 11. So 11 C4. Jadi kalau kita nak semak betul tak ni? Kita tengok jumlah atas mesti 13. Sebab tadi N kita 13, R kita 6. Jumlah yang di bawah mesti 6. Okey, betul tu? Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, yang married couple ni, saya tak ambil langsung. Dia tak adil langsung dua-dua sekali. Maka, kita boleh buat 2C0. Maksudnya, dua-dua tak adil. Okey? Kemudian, multiply by, sama juga, tadi 13 tolak 2 tinggal 11. Yang ini mesti 6. Sebab kita jumlahkan atas 13, bawah tu 6. Jadi kamu kena cek. Kena cek. Pastikan sentiasa N13, R2 adalah 6. Okay, satu. Yang ni. Kemudian kita jumlahkanlah 292. 272 ways. Okay, bilangan cara dia. Ni kalau kita nak senang kira, kalau kita nampak 2C2 tak payah kira. 2C2 tu 1. 2C0 pun 1 juga. Jadi tak payah nak sibuk nak guna kalkulator. Nampak je atas dan bawah ni sama, 2C2 ataupun 10C10 memang nilai dia 1. Tak payah kira. Kemudian 2C0 1. 5C0 pun 1 juga. Jadi kalau kita nak cepat, nampak je C0 tu memang 1. Tak payah kira. So guna kalkulator je lah. 11C4 tambah 11C6. Okey, selesai. Okey, kita lihat soalan C pula. Okey, soalan C. Okey, kemudian in how many ways if two of them. Okey, sekarang ni cerita lain pula. Two of them are having personal dispute. Okey, maksud dia mungkin dia tengah krisis agak ni. Okey, kemudian syarat dia will not attend together. Maknanya dalam ramai-ramai tu ada yang bermasalah. Okey. Jadi ini sama juga yang tadi ni. Okey. Jadi kemungkinan dia, ini dua orang ni tengah krisis tengah bermasalah. Jadi dia tak boleh datang, not attend together. Maksud dia, kalau datang salah seorang tu boleh. Daripada dua orang yang masalah ni, seorang je datang. Okey, masih ikut syarat. Kemudian ataupun dua-dua tak datang. Masih ikut syarat ni. Jadi kalau macam tu kita kena pecah juga macam tadi.
Pecah juga macam tadi. Jadi yang pertama, kemungkinan yang pertama, daripada dua yang bermasalah tadi, kita ambil seorang je. Kita ambil seorang je. Tadi sama juga ya. N kita 13, R kita adalah 6. Okey, jadi untuk yang ni 2C1, so jumlah tadi 13. So yang bila ni 11 C, supaya dapat 6 mestilah 11C5. Okey, ataupun dua-dua tak ada dah, tak datang. Kita jangan bagi datang langsung. So jumlah pilihan kita yang bermasalah ni 2 orang, tapi kita tak ambil langsung. So kita akan gunakan simbol 2C0. Okey, 2C0. Kemudian multiply by, okey, pastikan jumlah dia mesti 13, maka ini mesti 11 juga, tapi C6. 11C6 itu 386. Okey, yang wish ni kalau nak tulis lah, kalau tak nak tak payah. Okey, jadi macam itulah kalau kita nak jawab soalan combination. Okey. Jadi biasanya combination ni soalan yang pertama tu tanpa syarat. Terus kita ambil je 13C6, settle. Kemudian biasanya soalan B dan C tu dia dengan syarat. So kita ikut je syarat dia. Jadi kita senaraikan apa kemungkinan dia, kemudian kita akan pecah. Biasanya dia ada syarat dan tanpa syarat. Soalan 16, ini kalau kita lihat ni, a team of 3 students is being chosen from a committee of 15. Kalau nak ikutkan maklumat ni, maksud dia kita dah ada maklumat awal tu adalah N15. R kita ni 3. Okey, soalan dia find the number of different term can be formed. Okey. The committee consists of 10 boys. Oh, okey. Maknanya kita ada tambahan syarat ni. Komiti ni, daripada 15 ni, okay, daripada 15, 10 boys, 10 lelaki. Tapi dalam 10 ni, ada yang twin pula. Kemudian kita ada 5 girls. Okey, daripada 15. Oh, saya buat lakaran kat sini. Maksud dia sekarang ni, daripada 15, kita pecah. Boys kita ada 10. Boys kita ada 10. And girl kita ada 5. Itu maklumat awal kita lah. Tapi, untuk yang boys ni pula, dia ada satu lagi syarat tambahan. Dia adalah twin. So, daripada sini dia ada twin. Katakan sini B, sini B. Twin dia. B1, B1. Sama. Okey, jadi kita kena hati-hati tu. Dia punya syarat. Okey, kita lihat dulu yang pertama. If the twin must be in the team. Okey, sekarang ni sebenarnya kita nak pilih berapa? Kita nak pilih 3 je. Number last. Kita nak pilih 3 sahaja. Okey. Soalan yang pertama, sebenarnya sebelum soalan A ni dia ada soalan. Sebelum soalan A ni dia ada soalan. Soalan dia find the number of different. Ni maksud dia, ini sebelum soalan A. So kena hati-hati, kadang-kadang kita tertinggal soalan ni. Maksud dia, untuk yang awal ni mesti tanpa syarat. Jadi untuk soalan yang awal-awal ni kita terus 15N. Kemudian kita punya R kita adalah 3. Ini tanpa syarat. 13C3 455. Ni sebelum soalan A, kita ada soalan yang pertama. Ni. Soalan yang pertama. Okey, kemudian soalan A baru dia tambahkan syarat. Okey, tambahkan syarat. Okey. Kita nak pilih 3. 1 2 3. Kita perlukan 3. Kita perlukan 3 ke berapa ni? Kita perlukan berapa? 3 lah kan? Kita perlukan 3. Okey, sekarang ni, if the team must contain at least. Bila dia menggunakan perkataan at least one boy. Mana pula ni? Ini soalan B. Sekali. Sebenarnya saya nak jawab soalan A ni. Okey, yang pertama soalan A ni, if the twin must be in the team. Maksud dia yang pertama ni, walaupun kita pilih 3, tapi yang twin ni dia mesti dah ada kat sini.
biasanya kalau soalan kata dah ada, mesti ada kat sini. Biasanya kita boleh abaikan. Kalau nak tinggalkan terus pun boleh. Ataupun kalau yang rajin sangat, kamu boleh buat 2C2 kalau nak buat. Tapi sebenarnya 2C2 ni nilai dia 1. Kalau kita tak payah buat pun tak apa. Okey, jadi sekarang ni yang lain-lain ni, yang baki 1 ni, dia bebas. Sekarang jumlah kita adalah 15. Jadi kalau 15, buang 2. Tinggallah 13. Maka 13 tu untuk tempat yang lain. So terus 13C1. 13C1. So dapatlah 13. Okey tak ni? Maknanya untuk yang A ni, kita pilih 3 orang. Tapi yang twin tu mesti berada dalam tim yang kita pilih tu. Biasanya kalau ni kita akan buat cross. Biasanya kita abaikan, fokuskan kepada yang ni. Ataupun kalau rajin, boleh buat juga 2C2 darab yang balance ni. 15 tolak 2, tinggal 13. Jadi pastikan jumlah di atas sama dengan N. Jumlah di bawah sama dengan R. Okay, so dapatlah 13. Okey. Bila kita lihat soalan yang kedua ni, dia menggunakan perkataan at least. Okey, kita nak pilih tim ni. Tim tadi 3 orang ni. Contain at least. Bila sebut perkataan at least, maka dia ada banyak kemungkinan ni. Okey, saya tulis dulu. At least one boy. 1. N. N ni masuk darab. Kemudian satu lagi, at least one girl. One girl. At least one girl. One girl. Itulah. Okey, kita kena ingat, kita perlukan 3. Jadi kita senaraikanlah. Kita senaraikan yang ikut syarat ni. Kita tak payah tengok dua-dua ni, tengok kita ikat satu dulu. Katakan kita mulakan dengan, bila kita mulakan one boy, maka kita perlukan 3. Maka girl ni mesti 2. Jadi kalau kita ikut sini masih ikut syarat. Kemudian kalau saya ambil 2 boys, maka girl ni mesti 1 je. Ada tak kemungkinan yang lain? Boleh tak saya ambil 3 boys, kemudian 0 girl? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sebab dah langgar syarat yang kedua ni. So kemungkinan kita sampai sini je. Okay, so boy ni dia tak bagi tahu pun dia twin ke bukan ke. Jadi terus kita fokuskan kepada boys kita ada 10. Terus 10C1. Girl kita ada 5. 5C2. Dah macam tu je. Yang ni 10C2. Ini 5C1. Okey, jadi jawapan akhir dia kita kena jumlahkanlah. 100 tambah dengan 225. Maka dapatlah jawapan dia 325. Selesai. Macam itulah. Okey. Jadi kalau dia soalan ini menggunakan perkataan at least, maka nanti kita perlu senaraikan. Sebab bila kita senaraikan, kita kena dapat nilai tepat. Dia tak boleh guna perkataan at least. Saya tulis dulu N kita ni 15, R kita 3. Okey, soalan yang terakhir dia punya syarat dia, if only one of the twins. Maksud dia, yang ni dia letakkan syarat dia, yang twin ni asalnya ada 2 orang, tapi dia mesti pilih 1 je. Okey, pilih 1. Jadi lagi mudah ni. Kalau pilih 1, jadi kita akan buat sini terus. Twin ni 2, tapi pilih 1. Lagi senang. Kemudian yang lain-lain tu kita ambil lah. Asalnya 15. Tolak 2, tinggallah 13. Jadi kita kena pastikan atas ni jumlah dia mesti 15. Mesti 15. Yang di bawah ni mesti 3. Bila 3, yang ni mestilah 2. Supaya jumlah yang kita ambil tu adalah 3. 156. Okay, kalau kita nak tulis ni pun boleh. 156 wheels.